Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran ibadat bab yang kelima yang bertajuk menyapu khuf. Baik, apa yang dimasukkan dengan khuf? Khuf ialah kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Jadi khuf ni ialah sejenis kasut kulit yang akan menutupi kaki hingga buku lali. Apa buku lali? Buku lali ialah tulang sendi yang timbul antara kaki dan betis. Ni contohnya. Ni kaki kita ni. Yang terbonjol keluar sikit tu. Itulah buku lali. Baik, seterusnya. Hukum menyapu khuf ialah harus menyapu kedua khuf semasa berwuduk. Tak kiralah wuduk fardu ataupun wuduk sunat. Wuduk fardu ni ialah bila kita ambil wuduk untuk melakukan ibadah fardu. Contohnya solat ke, tawaf ke dan sebagainya. Jadi kalau wuduk sunat ni apa? Wuduk sunat ni ialah wuduk biasalah. Contohnya lepas mandi kita ambil wuduk walaupun tak melakukan solat, itu namanya wuduk sunat, wuduk untuk mengangkat hadas kecil. Baik, jadi hukum menyapu khuf adalah harus. Baik, seterusnya syarat-syarat menyapu khuf ada 5. Syarat menyapu khuf ada 5 dari syarat yang pertama untuk si pemakai. Orang yang memakai khuf mestilah seorang yang memakai dalam keadaan bersuci dari hadas kecil dan besar. Maksudnya sebelum dia sarung tu, dia mesti pastikan yang dia dalam keadaan bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya dia dalam keadaan berwuduk dan telah mandi wajib. Yang kedua, bagi anggota pula, khuf hendaklah menutupi anggota yang difardukan ketika berwuduk. Dan syarat yang ketiga untuk penggunaan, khuf yang dipakai hendaklah digunakan secara berturut-turut. Apa yang dimaksudkan dengan berturut-turut? Maksudnya dia tak buka-buka. Dari sebelum dia keluar rumah sampai ke destinasinya, dia mesti pakai khuf tu secara berturut-turut. Tak adalah kejap buka, kejap pakai, kejap buka, kejap pakai. Tak. Kebiasaan orang yang memakai khuf ni ialah ketika orang yang dalam musafir. Biasanya orang zaman dulu lah. Zaman dulu dia pakai khuf ni bila dia bermusafir dari nak keluar rumah. Jadi menyukarkan mereka untuk ambil wuduk kan. Nak kena buka-buka kasut. Susah. Jadi ada keringanan. Sebab tu hukum nyapu khuf ni dia tak perlu buka-buka kasut, cukup sekadar sapu di luar khuf tu. Sapu di luar khuf, maka sudah dikira berwuduk. Sudah dikira sahlah wuduknya. Yang keempat, sepasang khuf itu suci daripada najis. Kedua-dua khuf kedua-dua yang ada kat kaki tu bebas dari najis, bersih, dalam keadaan bersih. Macam mana kalau ada najis? Bersihkan dulu, barulah ambil wuduk, menyapu khuf. Yang kelima, sepasang khuf itu hendaklah dapat mencegah daripada dimasuki air ke dalamnya. Kita tengok contoh khuf tu macam mana. Ini dia. Ini adalah contoh khuf, contoh kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Bukan stokin tau. Dia macam ni. Dia kasut macam ni. Dia tak payah pakai kasut. Tak payah pakai kasut dia macam ni. Ini adalah contoh khuf. Dia pakai macam ni. Maksudnya kalau musafir macam ni, orang yang hiking ke, dia tak payah buka kasut pun tak apa. Dia dibolehkan untuk menyapu khuf. Sapu je kat luar ni airnya. Sapu tu bukan jirus tau, dia sapu lah. Dapat bayangkan sapu. Jadi tempoh menyapu khuf ada 2. Yang pertama, 3 hari 3 malam. Keadaan orang yang boleh menyapu khuf paling lama 3 hari 3 malam ialah bagi orang musafir yang mengharuskan qasar, memendekkan solat. Maksudnya perjalanan dia jauh dan makan masa 3 hari 3 malam yang membolehkan dia untuk membuat solat jamak qasar. Maka tempoh bagi mereka ini adalah 3 hari 3 malam. Yang kedua, tempohnya sehari semalam sahaja bagi orang yang bermukim dan orang yang musafir. Baik, ada 3 perkara yang membatalkan sapu khuf. Maksudnya dah tak boleh sapu khuf sekiranya. Yang pertama, dibuka khufnya kedua-dua atau salah satu daripadanya. Maksudnya khuf ni tak boleh buka. Dari awak gerak keluar rumah sampai awak balik, tak boleh buka.
Sebab kalau buka, batal lah proses menyapu khuf. Yang kedua, tempoh masanya telah habis. Tadi paling lama 3 hari 3 malam. Tak boleh lebih dari tu tempoh masanya ataupun sehari semalam. Tengok keadaan. Tengok situasi kita yang mana satu. Pastikan tempoh masa yang ditetapkan tak habis. 3 hari 3 malam telah paling lama. Yang ketiga, berlaku sesuatu yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi, yang membuatkan seorang itu mandi wajib. Contohnya keluar darah haid atau keluar air mani dan sebagainya. Jadi kalau dia kena mandi wajib, maka terbatallah sapuan khuf. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada masalah tak faham, boleh tanya ustazah. Okay, untuk seterusnya, ini adalah latihan untuk hari ini. Aktiviti untuk hari ini. Siapa yang ada printer boleh print. Siapa yang tak ada printer boleh salin. Boleh salin balik macam ni. Dan boleh hantar di Telegram ustazah secara personal. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.